Assalamualaikum dan selamat petang. Salam. Terima kasih sebab sudi hadir sesi kita hari ini. Jadi saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Nur Amira. Cik boleh panggil saya Mira. Jadi boleh saya tahu tak nama cik? Nama saya Nama Datuk Atika binti Dr. Aizah. Okey. Saya biasa orang panggil Ika je. Oh, Ika. Ika umur berapa? 24. 24 tahun. Okey. Jadi Ika sihat? Oh, saya sihat. Sihat, alhamdulillah. Jadi ini merupakan sesi kita yang pertama. Okey. Jadi sebelum ni Ika pernah ada sesi kaunseling ke? Tak ada. Tak pernah. So ini first time. Okay, First time. Okey, jadi kalau boleh Mira nak tahu apa pandangan Ika tentang kaunseling. Pandangan saya kaunseling. Mhm. Pada mulanya saya fikir kaunseling ni hanya untuk orang yang ada masalah emosi, ataupun dia buntu nak pandangan sesiapa, dia tak boleh nak buat self diri. Itu pandangan saya lah. Tapi sejak baru ni saya dapat tahu yang kaunseling juga boleh open minda kita untuk apa tu panggil, capai Jalan penyelesaian. jalan penyelesaian. Okey, faham. Okey, jadi apa yang Ika cakap tu betul. Okey, jadi Mira terangkan lebih detail lah. Okey, jadi kaunseling ni merupakan satu proses perhubungan menolong yang sistematik antara kaunselor dan klien bagi mencapai satu matlamat berdasarkan etika kaunseling lah. Okey, jadi macam yang Tika cakap tadi kan, kini kaunseling ni bantu orang yang tengah ada masalah ataupun orang yang buntu, yang tak tahu nak buat apa ataupun nak buat keputusan ataupun pilihan dan sebagainya. Dan Ika juga cakap berkaitan dengan emosi, membantu emosi seseorang yang lebih kepada emosi yang stabil. Betul kan? Ya. Okey, jadi betul lah apa yang Ika cakap tu. Okey. Jadi Mira nak beritahu sebab ni merupakan sesi kita yang pertama. Okay, jadi sesi kita ni akan mengambil masa selama 30 hingga 40 minit. Okey, sekiranya ada lagi isu ataupun perkongsian yang Ika ingin bicarakan dalam sesi ni, kita akan tangguh sesi dan kita akan bawa isu tu kepada sesi ke depan lah. Okey, dan sesi kita ni biasanya mengambil masa mengambil sesi selama 5 sesi. Okey. Okey, jadi dalam sesi ni juga kita sangat pentingkan etika kerahsiaan, di mana apa-apa yang dibicarakan dalam sesi ni hanya dalam bilik ni sahaja dan tidak boleh didedahkan kepada orang ramai ataupun diceritakan kepada siapalah, even yang terdekat dengan kita, keluarga, pasangan ataupun kawan-kawan dan sebagainya. Okey, jadi jelas tak ataupun Ika ada nak tanya apa-apa ke? Memang rahsia. Rahsia. Betul. Sangat kini macam confidential lah, sangat sulit. Okey, dan sekiranya apa yang Ika cakap tu mendatangkan kemudaratan kepada diri Ika, saya dan pihak ketiga, saya terpaksalah lapor kepada supervisor saya dengan persetujuan daripada Ika. Okey? Okey, jelas ya? Okey, dekat sini pun Ika ada dah sign agreement kan? Okey. So apa yang Mira terangkan tadi lah basically. So semuanya dah termaktub dalam ni. Faham kan? Okey. Okey, jadi nak baca dulu ke? Nak baca sekali lagi? Saya Okey, tak apa. Okey, jadi apa ni, so dalam sesi ni, sesi pertama ni kita lebih kepada suai kenal. Okey. Mira cuba nak lebih dekat, lebih kenal Ika lah. So tanpa buang masa, boleh tak Ika ceritalah sedikit latar belakang, tak kira kerjaan, education atau apa-apa yang Ika nak kongsikan dekat Mira. Saya macam tadi saya cakap, nama saya Datuk Atika binti Dr. Aizah.
umur saya 24 sekarang ni. 24. 24. Saya berasal daripada Kampung Bukit Palas, Setting, Kuantan, Pahang. Saya belajar sampai STP Homesing di Teknik Kuantan. Teknik Kuantan bukan jauh ke daripada Cerating? Ya. Kan? Okay. Ada asrama lah. Okay. Oh, duduk asrama, tak ulang alik lah. Tak, duduk asrama. Okay. Jauh kan? Selepas STP tu saya tak sambung belajar dah. Saya terus kerja. Dan sebab saya rasa tak nak catch up kalau untuk masuk income tu, saya rasa macam result STP saya pun taklah sebagus mana. Dan susu je lah, biasa-biasa je. Biasa je. Jadi sejak saya dapat result tu, saya rasa saya nak kerja, saya tak sambung dah. Saya tak nak sambung lah. Jadi saya mulalah cari kerja. Alhamdulillah saya dapat kerja. First kerja saya sebagai sales sugar di Kemaman. Kedai, boleh dikatakan kedai craft tangan. Okay. Kedai hadiah, sebab saya pun berminat dengan hadiah. Kalau cik ada apa-apa yang hadiah nak bagi kat member ke, pasangan ke, bolehlah pergi kat kedai tu. Banyak pilihan barang. Dan dia pun tawarkan barang untuk bungkus. Pembungkusan. Bungkusan. Macam jenis rupa dalam bentuk kipas, bentuk botol dan sebagainya lah. Jadi situ saya dapat pengalaman baru, cara nak bungkus hadiah. So dah tahulah cara-cara macam-macam jenis bungkus ke? Ikan belajar. Seronok. Seronok. Tapi lain customer pun lagi seronok. Sebab biasalah orang kan macam-macam perangai ragam. Jadi dari situ saya belajar kesabaran amat tinggi untuk menghadapi kerana customer. Saya selesa je dengan kerja tu sebab saya rasa tak membebankan saya dengan keadaan sekeliling pekerja. Di kedai tu pun lain saya mengelok, dia tak adalah macam macam sebab semua pekerja tu semua perempuan. Kebanyakan perempuan biasanya kan ada macam salah faham ke? Salah faham. Gitu lah. Sebab saya pernah buat kerja part time waktu saya sekolah menengah di KFC. Okay. Saya kerja part time dan sebagai packer bungkus-bungkus makanan. Dan sekali-sekali jadi cashier. Jadi sebenarnya saya jadi part time tu banyaklah ada macam ada cerita ni yang mengata. Jadi sebenarnya saya kerja dekat sales tu tak adalah kena macam tu. Tapi di kerja yang sebelum ni KFC tu memang masa Atika ada orang mengata Atika ke cakap belakang ke? Belakang tu pula. Okay. Tapi saya pun jenis orang nak mengata belakang. Biarlah awak yang mengata pun. Jadi jangan kacau kerja saya. Kalau kacau kerja saya, adalah saya buatnya. Okay. Saya macam tu lah. Tapi paling pernah pun sekali adalah dia macam mengata belakang lah yang dari segi pekerjaan saya dia cakap macam ni yang tak saya selalu salah bagi menu. Maksudnya customer nak ini, saya bagi yang ni. Maknanya rugilah company kan. Contoh kalau macam coleslaw, saya pergi letak wood potato tu. Potato tu. Jadi harga kat situ mungkin harga yang tu lagi murah, so macam rugilah maksudnya kat situ. Jadi
pada sebenarnya sekali je lah saya pernah kena. Memang saya ada tersalah, silap sebab waktu tu keadaan kelas kabut ramai kan. Jadi tersilap dengan menu dia lebih kurang sama, cuma dia nak request dua-dua coleslaw, tapi saya letak Dua-dua potato. Potato. Jadi start dari situ dia macam asyik cari salah saya lah. Jadi sampai satu tahap saya tak tahan. Saya beritahu manager lah. Pada mulanya kat situ manager dia ada 4 orang. Manager pertama dia mungkin tak acuh dia fikir biasalah berendahan biasa. Berendahan biasa. Lepas tu dia just biar je, tak ada apa-apa. Jadi saya biar je lah. Lepas tu sampai satu tahap dia cakap biasalah orang kata macam ada timbul fitnah yang tak sedap lah juga dengar. Jadi sejak dari tu saya pun cerita dekat family saya kata lebih baik tak payahlah, lagi pun part time je kan. Fokus pada study lah. Jadi saya pun berhenti dan saya fokus pada study. Okay, kejap Atika. Okay, tadi Atika kata Atika tak sambung belajar, betul tak? Okay. Then bila ada isu tu, Atika cakap kini Atika refer kepada parents Atika. Okay, lepas tu macam Atika cakap juga kat situ better fokus kepada study. Apa maksud Atika? Boleh tak Atika terangkan dengan lebih lanjut? Waktu tu saya memang tak minat belajar asalnya. Jadi parents saya benar saya nak part time waktu tu kan. Jadi saya nak part time, at least abang duduk sini kan, kita nak beli barang apa, tak kisahlah. Lepas tu bila study saya nak kata tak abang sangat. Masa ni lepas STP ke? Waktu STP. Waktu STP. So kerja tu masa penggal cuti ke macam mana? Penggal cuti penggal pertama. Waktu cuti Macam cuti sekolah macam cuti, tu lah. So kerja waktu tu lah. Waktu tu je lah. Jadi lepas jadi macam tu dia kata tak payahlah, lepas ada cuti apa-apa ke tak payah tu, just waktu cuti tu just fokus untuk study je. Sebab STP kan memang kata struggle untuk kejar. Jadi saya fokus pada study. And then result pun sama je, so je. So Tak apa. saya pun cuba cari kerja yang okey, pekerjaan environment pun okey, dan alhamdulillah saya dapat kerja yang tu. One shop tu ke? Yang tu. Okay. Sebagai sales girl. Jadi so yang sales girl tu lepas pada after STPM lah. Okay. lepas dapat result. Faham? Lepas tak apa. lepas dalam saya kerja kat kedai tu, one shop tu boleh kata nak dekat setahun lebih. Saya kerja situ, dan mama saya, ibu saya, dia rasa macam apa tu panggil, macam Apa dia? tak macam tak macam kurang suka lah. Macam saya segi kan biasa je. Faham, status lah. Status lah. Jadi lagi satu pun jauh kat Maman, saya kat Syatin. Jadi just waktu balik cuti je boleh jumpa. Macam tu lah. Okay, jadi macam kiranya apa yang Ika cuba sampaikan adalah Mama Ika rasakan taraf pendidikan Ika. Okay, Ika ada STP. So STP selayaknya kerja macam orang ada STP lah, bukan yang kerja macam orang SPM ke macam tu. Macam tu ke masa Ika? Lebih macam tu lah. Okay, faham? Sebab dia rasa mubazir lah. Belajar STP kalau tu baik tak payah sama belajar macam tu lah. Okay, so faham. sejak dari tu ibu saya, mama saya, dia macam carilah ada
kerja-kerja yang setara dengan saya dan ada dah dapat kerja kerani dekat kilang kayu. Pada mulanya saya takut juga sebab saya tak pernah sentuh bahagian office sebab ialah saya lepas habis STP tu saya terus kerja sales girl Selama saya part time tu pun sebagai boleh katakan sales girl dekat cashier je biasa-biasa. So macam kerja tu tak melibatkan macam serabut sangat lah. Tak just penat tu penat badan je, bukannya penat otak. Betul. Jadi bila saya dapat kerja yang sebagai kerani ni, lepas interview pas lah interview tu, Alhamdulillah dapat dah. dapat lah. Pas interview tu kira first month untuk kerja tu kerani tu kerani tu susah sikit lah sebab saya tak boleh nak adapt macam mana. Macam saya faham nak buat macam nak buat report kita belajar kan, report nak buat surat saya faham, tapi macam mana saya nak tahu daripada klien ini macam shipment ini daripada kayu ni masuk itu je lah. Biasanya berapa tanya sebenarnya saya nak kira. Cuma Ika tak ada lagi pengetahuan tentang tu lah. Dan mungkin manager tu pun, bos saya tu pun jenis nak rush semua kerja nak kena kita kan. Jadi dia pun asyik bagi ni. Sedangkan saya tak tahu kan, saya tahu sikit je. Dan hari tu saya bagi tahu yang saya tak ada pengalaman ini, jadi jangan expect saya buat okey. Boleh tapi tolong ajar lah. Saya boleh kalau orang ajarkan saya. Jadi sejak begitu dia bolehlah tolerate untuk saya kerja dari sini. Tak adalah bagi macam ini apa kita suku petang saya nak syak ada ikutnya macam tu lah. Dia boleh tolerate lah masa saya di sini macam ni. So, jadi yang saya nampak Ika ni yang sisi baiknya adalah contohnya macam Ika, apa yang Ika tak suka, Ika tak suka, maksudnya perkara yang Ika still lagi baru nak belajar. So Ika confront dengan manager tu. So macam manager tu tahulah apa yang sepatutnya dia punya expectation tu sepatutnya tak boleh terlalu tinggi. Bagi masa untuk belajar dulu kan, barulah boleh maksudnya capailah KPI syarikat tu kan, betul tak? Dan satu lagi saya suka sikap Ika yang bersedia untuk terima kini macam ilmu pengetahuan tu lah. Sebab Ika cakap tadi Ika boleh je buat kalau orang ajar, betul tak? Yeah. So tu Mira tengok macam ciri-ciri macam orang yang berjaya lah. Sebab kalau kita tak tahu benda tu, so kita nak buat kerja tu macam mana, so macam lagi memudahkan kita kan. So baguslah kat situ teruskan usaha lah. Yang macam tak tahu tu maksudnya minta orang yang lebih pakar ajar. Ya. Betul lah macam tu. Saya pun dah diajarkan, dia kata selagi awak hidup, selagi tu awak tunggu pengetahuan. Ada banyak lagi perkara yang awak tak tahu. Kita belum rasa Betul tu. Sebenarnya kan macam Mira sendiri pun makin lama kita belajar, makin banyak yang kita tak tahu. Macam even kita dah belajar dah sampai PhD sekalipun, tetap ada lagi perkara baru yang kita kena belajar, betul tak? Jadi so berkaitan dengan pendidikan, Ika belajar sampai STP. Ika putuskan untuk punya kerja lah, kerja tetap. Kerja tetap sekarang ni kerja kerani lah kan? Kerani. Tapi Ika dah ada pengalaman sebelum kerja kerani ni kerja sales girl, lepas tu cashier. Okay, faham. Lepas tu macam kerja yang sebelum ni just macam Mira just nak tahu je lah, macam kerja di one shop ke nama dia? Kerja situ, so dia punya persekitaran macam mana? Ika suka ke, happy ke, seronok ke? Sebenarnya Seronok lah. So pindah tu sebab
Sebab itulah sebab kehendak mak saya. Oh, kehendak mak. Oh, sebab tu je lah, bukannya sebab jauh ke? Jauh tu saya okey je sebab saya ada tinggal asrama. Oh, ada Jadi saya asrama tinggal, lah. Ada settle kat situ. jadi saya tak berapa kisah sangat. Sebab pusing saya dia okey. Setakat ni tak ada lah. Kalau macam saya kerja kat sana tu dekat kedai one shop tu, perselisihan faham tu tak ada lah sangat. Macam mana saya kena dekat KFC tu. KFC tu. Even baru sekejap je kerja dekat KFC tu sebab cuti kan tak lama kan, tapi still lagi ada big issue. Isu. Sebab saya fikir kalau kerja part time mesti takkan ada big issue kan. Tapi ini bila kerja tu tak ada. Saya tak tahu lah, mungkin pengalaman saya kerja dekat KFC tu menyebabkan saya jadi mungkin lebih berhati-hati dengan cara pergaulan. Dia rasa tak nak benda pisang berbuah dua ni kan. Betul. Jadi saya cuba lah tu dan alhamdulillah tak ada perselisihan faham. Okey. Dan supervisor dia pun banyak tawarkan makanan dekat saya. Saya kuat Satu makan. kelebihan lah kat situ. Kuat makan tapi terus je. Iaitu Kuat makan. Baguslah awak ni. Tapi kan awak nampak tak apa kini pandangan awak, maksudnya awak punya, yalah pandangan awak. Okey, awak dah kerja, awak kerja dekat KFC. Okey, lepas tu awak balik kerja dekat apa ni, My One Shop. Awak, apa yang awak dapat pengajaran kat situ, moral kat situ? Moral kalau dari segi kerja, kalau dekat KFC tu sama je lah moral KFC dengan One Shop tu. Kita boleh tengok customer macam ni, macam-macam ragam customer, dan kerja pun sama. Dalam keadaan KFC kan pekerjanya memang kena rushing sebab yelah makan fast food kan. Jadi macam Kita pun kena lepas jugalah. kita kena fast jugalah. Cepat. Jadi kat situ kadang-kadang ada setengah orang, kadang-kadang cepat sangat dia akan jadi cepat naik angin, naik marah. Jadi saya slow sikit part time kan. Jadi selalu marah dia macam tu lah. Lepas tu kalau dekat One Shop ni pula okey je, dia just smooth je, macam chill je. Kalau stok sampai pun tak adalah nak rush sangat. Macam barang tu kena siap-siap display semua, tak adalah macam Sebab tu bukanlah permintaannya terlalu tinggi, orang nak terus apa semua. Kalau macam fast food ni kan orang sekejap-sekejap datang kan. Datang. Yang tu taklah ya. Tak tinggi sangat. Biasanya kalau dekat kedai One Shop tu pun customer dia yang sakit kepala sikit, macam nak ganti rugi. Dia pada sebab ada juga barang sampai banyak kan. Jadi mungkin adalah kurangkan sikit-sikit. Jenis kedai tu kurangkan sikit-sikit, macam bila dah dapat customer beli tu, memang datang salah ni daripada kedai tu, dia akan ganti balik yang baru. Ada tu macam ada juga customer ambil kesempatan lah. Okay. Kata salah kita orang. Macam tu lah. Tapi kan sepanjang apa yang Ika kongsikan ni, apa yang Mira dapat dan nampak adalah setiap kita kerja lah dekat mana-mana pun pasti ada cabaran dia, pasti ada dugaan dia. Tak kira benda tu. Biasanya yang negatif lah kita nampak. Okay, macam mana pekerja ni, kawan sekerja kita macam ni. Lepas tu kita pergi dekat tempat lain pun macam tu juga. Walaupun perangai dia tak sama, tapi masing-masing still lagi macam akan jadi satu masalah lah untuk kita. Dan macam mana cara kita untuk handle sesuatu situasi tu. Macam tu. Betul tak? Okay, jadi ada lagi tak apa yang Ika nak kongsikan? Saya rasa kalau yang tu lah. Peribadi mungkin, kalau ada yang Ika nak kongsikan sikit ke? Kalau peribadi, saya nak sulung. Umur 24. Okay. Dan saya single lagi. Okay, masa terlalu awal 24 kan? Kenapa? Dah planning nak kahwin ke? Saya tak planning lagi, tapi parents saya kata tak ada lagi ke. Macam Syed tanya lah. Cik tanya. Jadi saya macam
saya pun mestilah kita ada high, macam bukan tu Taste macam ke? taste kita kan, macam Okay, ciri-ciri yang kita nak macam mana kan. Kita kena kita macam mana kan. Jadi susahlah situ nak cari yang kita lah. Yang tu dia lain pusing sikit. Tak apa, ni baru umur 24 ke memang dah ada plan ni nak kahwin umur 24 tapi tak ada calon tu yang bimbang ke macam mana? Oh, tak ada lagi. So memang tak kisahlah nak kahwin umur berapa? 26. So dah ada lagi 2 tahun. So masih boleh lagi mencari kan. Tak apa, tapi benda tu bukanlah jadi satu masalah pun kan. Tak jadi satu beban pun kan. Okay, tak apa. Masih boleh usaha lagi. Calon ni kadang kalau kita tak cari, dia takkan datang juga kan. Nak cari yang elok tu lah yang kena Hari tu tapis dulu, betul tak? Tak apa, okay, jadi nak tengok masa sekejap. 26, weh hebat lah kita dah 26. Okay, okay, jadi okay, jadi sesi kita, okay, jadi kita dah nak masuk sedikit isu lah. Okay, Ika datang ke sini disebabkan Mira dapat tahu daripada adik Ika, Syikit. Dia cakap kira macam Ika ada habit macam masalah kira macam terlalu bergantung dengan teh, air teh. Ya. Betul ke? Ya. Okay, boleh tak Ika cerita sikit? Saya kalau macam ada orang tu edit dengan kopi kan. Semua benda nak buat dengan kopi. Saya teh. Okay, faham. Saya kurang kopi, saya suka teh. Jadi setiap kerja saya nak buat tu macam nak motivate untuk bagi saya tenaga, saya kena minum teh. Setiap hari macam tu? Setiap hari macam tu. Pagi, petang, siang, malam. 24 hours. Hanya minum, saya akan minum teh saja. So tak ada minuman lain? Tak ada minuman lain. Saya Okay, faham. Minuman yang teh saja. Okay. Saya suka. So sejak bila tu ambil teh je? Saya suka, saya tak perasan tapi saya banyak start mungkin umur 14. Sekolah menengah lagi? Sekolah menengah. Tingkatan 2 kan? Jadi sejak dulu tu mungkin event sekolah kot. Jadi saya suka rasa teh tu. Sekian tu. Jadi sejak dulu tu saya nak beli selalu beli saya. Sampai sekarang saya dah macam maksudnya dah lama lah ni? dah lama, jadi susah juga lah nak buang. Macam saya kurang minum air. Saya banyak lebih daripada minum teh daripada air. Okay. Saya tahu dia mudarat, tapi kalau saya tak minum, tangan saya kena macam ketar. Okay. Macam nak juga teh. Jadi mungkin itu kot adik saya masukkan saya. Okay, faham. Okay, jadi so memang kira apa yang Ika cuba sampaikan, setiap hari Ika akan ambil teh tanpa miss, walaupun tak sikit sehari pun, memang hari-hari. Memang hari. So, 24 hours. Okay, ambil teh tu untuk apa? Untuk bagi tenaga ke memang tak tahulah kenapa. Memang kalau tak boleh ni, kalau sehari tak ambil teh, memang kena juga. Asalnya kalau waktu sekolah menengah tu saya suka just rasa dia. Suka rasa dia je. Lepas tu saya sedar macam lama-lama dia rasa macam senaga. Macam okey pada waktu saya nak stay up belajar kan. Jadi saya rasa teh ni dah kopi saya tak boleh minum. Saya tak tu saya suka teh. Jadi bila nak stay up tu boleh lah. Saya jadi selalu minum yang tu. Jadi lama-lama dia macam mesti kena tu. Even makan dinner ke breakfast ke semua guna teh. Teh je? Teh, guna air teh. Yang lain tak? Ika seorang je lah? Maknanya saya akan buat separate lah. Air teh ni hanya untuk saya saja. Sebab saya suka. Saya tak boleh nak. Bila kalau saya macam saya skip, pernah sekali kan, skip, tangan saya ketar macam ni. Okay. Dia macam tak boleh lah nak tak boleh nak berhenti lah. Kena minum juga. Dia macam kena minum juga, kena juga. Okay, jadi apa yang Mira dapat, okay, kalau salah betulkan
kiranya pada asal dia, pada mulanya Ika ambil teh tu untuk macam cuba nak rasa kan. Just nak rasa je. Lepas tu rasa macam sedap tu mungkin Ika rasa macam dia tu bagi tenaga. Teh tu bagi tenaga dekat Ika. So Ika nak buat kerja apa-apa, so memang kena ambil teh dulu. Ini jenis orang homebody, jadi homebody kan suka gerak je. Baring-baring dia macam lesu je. Bila saya minum teh ni rasa macam aktif sikit lah. Aktif sikit lah. Banyaklah saya boleh buat aktiviti. Jadi mungkin start daripada situ saya macam bergantung pada teh. Faham kiranya. Okay, kalau macam setengah orang dia ambil kopi untuk kalau macam dia nak stay up kan. Biasa dia ambil kopi kan. Tapi Ika memang ambil teh. Macam tak boleh ambil kopi. Oh, so pelik kan? Tak, tapi memang adalah orang macam tu. Cumanya yelah sebab setengah orang lain kan. Kiranya bila Ika ambil teh untuk stay up tu memang Ika boleh tak tidur ke, boleh study lah. Boleh lah study. Faham? Saya pun tapi satu keburukannya jantung saya ni dia macam berdebar lah, macam Degut laju. Tapi saya nak elak sebab yelah saya macam Tak rasa boleh. macam tak boleh, macam rasa tekak tu nak sangat. Okay. Jadi kalau Ika tak ambil, maksudnya Ika tak ambil teh dalam sehari, macam tangan Ika ketar-ketar kan. Getar macam macam minum air pun rasa macam tak berapa. Tapi dah pernah try ke sebelum ni? Tak minum teh, tak boleh juga. Tak boleh juga. Kalau makan nasi pun tak rasa saya macam Macam ada something yang hilang lah. Macam ada benda yang tak kena. Macam contoh kalau macam kita ada nasi, mesti nak kena ada air kan. Jadi macam sama juga dengan Ika. So macam makan tapi tak ada air. Kalau macam air ada air lain pun rasa macam tu bukan air. Macam tak kena dengan tekak kan orang panggil. Dia macam saya tak boleh. Jadi mungkin sebab tu saya datang sini, sebab mungkin ada cara alternatif lain kalau kaunseling boleh bagi. Sebab saya rasa memang tak boleh saya nak kata sampai sekarang saya bawa. Oh, okay. Pekat air dia. Warna dia. Oh, memang minum pekat-pekat Dan saya rasa lawas. Oh, faham. Sebab saya rasa bila saya minum kalau dia pekat, dia macam boleh digest lah. Pekatnya air ni tak gula tak ni? Tak, saya tak suka gula. Oh, maksudnya minum air teh yang kosong tanpa letak gula. Okay. Pekat minum airnya. Okay, teruskan. Jadi saya minum ini kalau macam pekat ni pun saya boleh, perut saya boleh digest. Macam okey lah, masuk tandas tu taklah segerak, tapi kira okey lah, rasa mungkin cuci perut nampaknya. Jadi tapi bila saya tinggal ni memang tak ada, saya bila cakap macam saya tak boleh. Okay, so Ika rasa kan apa puncanya Ika macam ketagih ni? Sebab tengok juga orang-orang minum, Ika pun rasa macam nak minum. Macam mana saya tak boleh tu. Kalau macam kalau saya pergi kerja, kalau waktu rehat kan, kalau saya pergi tengok ni, saya pernah cuba macam carrot susu ke, saya cuba minum kan. Tapi dia rasa macam tak minum, macam tak lawas kan. Macam kau tak rasa tu macam makan aku kurang. Tak sesuai lah. Tak sesuai, betul. Saya pun order je. Tetap order teh juga. Order teh juga. Tapi dia orang kata sebab saya kan banyak minum teh daripada air, So jadi terbiasa. jadi terbiasa. Dan banyak kali jugalah parents, adik tegur sebab yelah kurang air dalam badan kan bahaya juga. Tapi saya buang muka air, saya suka teh. Okay, lepas tu? Ada lagi ke? Okay, punca lain yang menyebabkan Akika tak ditinggal selain minum air teh ni? Yang tu je kot. Yang tu je. Tapi saya rasa, saya fikir air teh ni macam banyaklah bagi saya tenaga, perut puasa digest okey. Sebab tu saya tak boleh tinggal. Macam bila dia orang tak buat, tapi saya tak tahu, saya ingat just biasa je ni, tapi saya tak tahu aku tak sampai tahap
tangan boleh getar. Jadi sampai tahap tu yang saya contoh takut juga. Sebab jantung saya selalu degup laju. Jadi itu suggest mama saya pergilah jumpa. Faham. Okay, jadi masa kita pun dah makin mencemburui kita kan. Jadi so saya rangkumkan lah. Okay, daripada awal kita cakap tadi, so sampai ke ni, ke akhir ni kan. Okay, jadi Atikah ada masalah ketagihan kafein, teh. So kalau macam Atikah tak minum teh tu, macam tak boleh. So memang hari-hari tu kena minum teh. Lepas tu kalau tak minum tu tangan akan getar. Lepas tu tak selera nak makan. Lepas tu dah jantung berdegup laju. Macam labu dah kan. So macam Atikah datang sini tu untuk ni lah, maksudnya cari inisiatif lain lah. Sebab yelah, Atikah tahu kalau kita banyak minum kafein tak elok kan, banyak keburukan dia juga kan. So tak apa, Mira faham perasaan tu. So nanti next sesi kita akan cuba cari penyelesaian dia sama-sama. Okay, jadi itu sajalah untuk hari ni. So terima kasih Atikah sebab sudah ada sesi hari ni. So kita akan jumpa next session lah. Okay, terima kasih Atikah.